Okey, kita masuk topik 3. Topik 3 bertajuk integrasi IoT dalam peranti mudah alih. Okey, integrasi IoT. Peranti mudah alih, apa tu? Peranti mudah alih. Integrasi IoT, kawalan berpandu ke atas perkakasan, kawalan tidak berpandu ke atas perkakasan, kawalan mengikut disiplin lain ke atas perkakasan. Okey, integrasi IoT, kawalan berpandu ke atas perkakasan. Okey, berpandu ni maksudnya kita kawal kita punya perkakasan, okey, melalui phone ataupun melalui apps dalam phone, ataupun ni contohnya macam kita boleh control LED dengan menggunakan Telegram. Kita boleh kawal kereta menggunakan Raspberry Pi dan melalui Wi-Fi melalui keyboard, okey, ataupun remote. Kemudian kita boleh control lampu menggunakan Bluetooth, okey, fungsi Bluetooth, ataupun kita boleh gunakan apps dalam apps yang tertentu lah, app khas, okey, dalam menggunakan apps yang khas datang bersama dengan perkakasan lah, okey. Itu kawalan berpandu ke atas perkakasan, okey, berpandu. Alright. Kemudian sambung balik pada tadi. Berpandu maknanya kita boleh menggunakan Bluetooth, infrared ataupun Wi-Fi. Alright, kita boleh, kalau kita tengok contoh ni, kita menggunakan remote yang ada menggunakan infrared. Bawah tu menggunakan Bluetooth, okey, kanan bawah ni kan menggunakan Bluetooth. Okey, kemudian kita boleh gunakan Wi-Fi. Okey, melalui phone sambung kepada dongle kawal Raspberry Pi. Kawalan tidak berpandu ke atas perkakasan. Tidak berpandu maksudnya tak ada controller pun. Dia kawal dengan sendiri. Okey. Contohnya kat sini kereta ni ada sensor penghalang. Kalau dia sensor ni detect ada objek, so dia akan undur ataupun dia akan avoid, akan elak. Okey, mungkin dia berundur, okey, kemudian dia forward ke depan. Kalau ada objek, dia stop, dia undur, kemudian dia jalan, dipilih laluan yang lain. Okey, itu maksudnya tidak berpandu ya. Ini contoh lah. Okey, tidak berpandu maksudnya kat sini tadi robot tu ada objek, dia elak objek tu nak sampai dia punya goal, matlamat dia lah, ataupun tempat dia tuju tu lah. So benda tu dikontrol sendirilah melalui input daripada sensor. Alright, kemudian kawalan mengikut disiplin line, okay, atas perkakasan. Biasanya benda ni kita ada sensor line lah, line sensor, ataupun kita panggil dia sebagai sensor line follower. Okay, line follower. Okay. Okay, ini untuk IoT dashboard. Okay, IoT dashboard maksudnya kita boleh hantar data tu ke cloud, ke server. Okay, dia perlu ada satu platform. Okay, perlu ada satu server. Okay, kita nak simpan data, kita nak ambil data tu, kita nak transfer data tu, kita nak ambil balik data tu. Okay, kita nak proses data tu. So kita kena ada platform ataupun dashboard. Contoh yang dekat Malaysia ni Favor IoT, True.io, Project IoT. So ni Malaysia punya. Okay, ada yang fungsi tu berbayar, ada yang limited lah. Okay. Kalau di luar Malaysia ada Adafruit, ThinkSpeak ataupun Blink. Okay, ada yang free, ada yang kena bayar. Okay, ada yang free tapi limit. Okay, free tu ada masa-masa tentulah. Ni contoh cloud service yang di luar lah. Contohnya Blink. So Blink ni ada server dia. Okay, server Blink. So apps, kita kena perlu download apps Blink tu untuk kita control contoh Raspberry Pi atau Arduino, yang mana kita dalam Python tu kita dah sambung kepada API server lah. So kita boleh control apa-apa melalui Blink. Okay, nak onkan lampu ke, okay, melalui Blink.
Alright, ini ya contoh apps Blink yang kita kena download. Okay, kita ambil API dia dan kita masukkan dalam kita punya kita punya atau cara lah, contoh Python ataupun kita punya Arduino punya code lah. Okay. So ni contoh untuk sensor. So kita boleh custom kita punya apps tu, data tu, paparan data dalam apps Blink ni. Okay, itulah kita nak gunakan, kita kena manipulate data tu dan kita paparkan dalam bentuk yang kita boleh faham lah, user boleh faham. Okay. Kemudian platform yang lain, IoT Cloud Service, Adafruit. Okay, sama juga, kita hantar data, simpan data, kita proses data tu, kita paparkan data tu dan pengguna boleh nampak melalui apps dia, melalui phone dia lah. Alright. Contoh ni, ni contoh suhu dan temperature. Okay, buat graf sekali, ada meter. Right. Okay, kemudian contoh untuk Raspberry Pi IoT untuk hantar video lah. Okay, kita hantar gambar ni ke dalam cloud, Adafruit. Okay, dan kita boleh simpan data tu dalam cloud. Okay, ThinkSpeak, sama juga fungsi dia tapi berlainan brand lah. Okay, so macam-macam fungsi yang kita boleh masuk. Data tu kita simpan, kita hantar, data tu kita ambil balik, kita analisis. Right. Ini contoh lain. Ni menggunakan contoh projek IoT menggunakan ni untuk control smart home lah ni. Kita boleh control kipas, lampu, lagi lah lain-lain tu. Kemudian ada untuk breadboard sensor, light sensor, peer sensor, motion sensor, temperature. Okay, melalui relay lah. So kita sebagai pengguna kita akan dapat makluman daripada Raspberry Pi melalui mungkin apps ataupun melalui Telegram, WhatsApp ataupun Twitter.